Dan sekarang saya jemput pula nombor 4, Menteri Pendidikan. Dipersilakan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM merakamkan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan dan menyentuh perkara di bawah tanggungjawab KPM. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, tahun ini adalah tahun yang sangat mencabar dan kita tidak pernah lalui situasi sebegini. Seluruh dunia terkesan dengan pandemik COVID-19 dan kesannya cukup mendalam. Khusus bagi sektor pendidikan, sekolah terpaksa ditutup selama hampir 4 bulan di mana seramai lebih 5 juta orang murid tidak dapat hadir ke sekolah. Dalam tempoh perbahasan titah diraja mulai 2 hingga 9 September 2020, terdapat lebih 50 pertanyaan berkaitan KPM yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Yang berhormat Tuan Zaidi Haji Suhaili, Datuk Haji Ismail bin Ibrahim, Datuk Eng Chiang Chin, Datuk Isa bin Abdul Hamid dan Puan Susan Cemrai Anding menyentuh tentang kaedah pembelajaran semasa PKP, termasuklah pembelajaran secara dalam talian. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM terus komited untuk memastikan semua murid di seluruh negara tidak ketinggalan dan dapat mengikuti pembelajaran secara berterusan dalam keadaan selamat sepanjang tempoh PKP. KPM berusaha menyediakan akses pembelajaran kepada murid melalui kaedah home-based learning mengikut kesesuaian guru dan murid. Kaedah home-based learning ini dilaksanakan melalui pelantar pembelajaran digital atau iaitu MOEDL yang kemudiannya dikenali sebagai Digital Education Learning Initiative Malaysia ataupun DELIMA. Melalui pelantar ini, murid dan guru boleh akses kepada aplikasi seperti Google Classroom dan Google Meet, Microsoft 365, Apple Teacher Learning Center, buku teks digital, video PDP, kuis dan video permainan pembelajaran. Selain itu, ibu bapa juga boleh akses EduWeb TV dan Cikgu Tube untuk membantu dalam pembelajaran anak mereka di rumah. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, KPM telah menjalankan kajian kesediaan murid dalam pembelajaran secara dalam talian atau online learning pada 28 Mac hingga 2 April 2020. Kajian ini melibatkan lebih 670 orang responden yang terdiri daripada ibu bapa kepada lebih atau hampir 900,000 orang murid. Dapatan kajian menunjukkan 6% murid memiliki komputer peribadi, 9.3% murid memiliki komputer riba, 5.8% murid memiliki tablet dan 46.5% murid memiliki telefon pintar. Di samping itu, terdapat juga murid yang memiliki lebih daripada satu peranti bagi kegunaan pembelajaran secara dalam talian. Namun, dalam masa yang sama, masih terdapat 36.9% murid yang tidak mempunyai sebarang peranti bagi membolehkan mereka mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Dapatan ini menunjukkan bahawa sebahagian besar murid tidak dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian dengan berkesan kerana tidak mempunyai peranti yang bersesuaian. Di samping itu, terdapat juga kekangan dalam akses kepada internet. Keadaan ini menyebabkan pembelajaran tidak dapat berlaku secara menyeluruh dan seragam kepada semua murid. Selain itu, PDP secara dalam talian merupakan sesuatu yang baharu untuk kebanyakan guru, murid dan ibu bapa. Mereka masih memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan kaedah baharu ini. KPM sentiasa berusaha untuk memastikan semua murid mendapat akses pembelajaran secara seragam
termasuk juga murid di kawasan luar bandar dan pedalaman. Bagi membantu kumpulan murid yang tidak mempunyai akses kepada talian internet dan alat peranti yang sesuai untuk pembelajaran secara dalam talian, home-based learning turut dilaksanakan melalui siaran TV pendidikan. Siaran dilaksanakan melalui saluran TV OK dan saluran TV Astro 601 dan 603. Rancangan radio pendidikan juga dilaksanakan menerusi siaran Kedah FM, Terengganu FM dan Johor FM. Di samping itu, terdapat juga guru yang melaksanakan PDP melalui serahan bahan pembelajaran kepada murid. Serahan bahan ini dibuat melalui pelbagai kaedah seperti perkhidmatan pos, bantuan penghantaran oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan kaunter pandu lalu di sekolah. Segala usaha yang dilaksanakan ini jelas menunjukkan pihak sekolah serta guru begitu komited dan telah berusaha bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tanggungjawab untuk memastikan murid tidak ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran. KPM ingin merakamkan penghargaan kepada semua guru atas segala usaha yang telah dilaksanakan bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran diteruskan walaupun dalam keadaan yang mencabar. Selain itu, KPM juga turut menghargai peranan ibu bapa dalam memastikan pengajaran dan pembelajaran di rumah berjalan dengan baik. KPM akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan lagi keberkesanan kaedah home-based learning ini dari semasa ke semasa. Buat masa ini, KPM sedang merangka strategi pelaksanaan yang komprehensif dalam memperkasa pendidikan digital, termasuklah pelaksanaan home-based learning. Seperti mana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, sekolah telah dibuka semula secara berperingkat pada 24 Jun 2020. Pihak sekolah dan guru telah membuat persiapan rapi bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid, guru serta kaki tangan sekolah sepanjang mereka berada di sekolah. KPM menyediakan garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah serta garis panduan tambahan sebagai rujukan. Setiap garis panduan yang disediakan telah mendapat pengesahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Selain menyusun atur bilik darjah dengan mengambil kira penjarakan fizikal, persiapan penting lain adalah menyediakan peralatan dan bahan seperti alat pengimbas suhu badan, pensanitasi tangan dan sabun pencuci tangan yang mencukupi untuk warga sekolah. Bagi tujuan tersebut, KPM telah menyalurkan peruntukan kepada Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan sekolah untuk melaksanakan proses perolehan dengan perbekalan peralatan atau bahan yang diperlukan. Sehingga Julai 2020, KPM telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM57.88 juta kepada JPN dan PPD. Di samping itu, pihak sekolah ada menerima sumbangan peralatan yang diperlukan daripada pelbagai pihak. KPM mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyumbang. Selepas sekolah dibuka semula, KPM terus bekerjasama rapat dengan KKM dan MKN bagi memastikan sesi persekolahan berjalan dalam keadaan selamat. Perbincangan juga dibuat untuk melihat sekiranya ada keperluan bagi menambah baik garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah. Di peringkat negeri, KPM sentiasa memantau perkembangan sesi persekolahan melalui Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Pengarah JPN merupakan ahli dalam Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN yang turut dianggotai oleh Pengarah Kesihatan Negeri dan Setiausaha Keselamatan Negeri, iaitu MKN Negeri. Sehubungan itu, KPM melalui pengarah JPN akan berbincang bersama-sama semua pihak yang berkaitan untuk melihat sekiranya terdapat keperluan menutup sekolah bagi mencegah penularan wabak COVID-19 di mana-mana kawasan yang terlibat. Sebagai contoh, selepas pengumuman pelaksanaan kawalan pergerakan antara bahagian di negeri Sarawak
pada 29 Julai 2020, JPBN Sarawak dengan persetujuan KPM telah memutuskan untuk menangguh pembukaan semula 213 buah sekolah di daerah Kuching. Ini melibatkan 87 buah sekolah di bawah PPD Kuching dan 99 buah sekolah di bawah PPD Padawan dan 27 buah sekolah di bawah PPD Samarahan. Pembukaan semula sekolah yang diumumkan pada 3 Ogos 2020 telah ditangguhkan kepada 17 Ogos 2020. Pada waktu itu, kelas bagi prasekolah tingkatan 5 dan tingkatan 6 beroperasi seperti biasa di ketiga-tiga PPD tersebut. Bagi sekolah-sekolah yang ditutup, home-based learning masih dilaksanakan untuk memastikan murid yang terlibat terus dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran. Pelaksanaan kaedah ini merupakan kesinambungan daripada pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, iaitu guru memberi tugasan secara berstruktur kepada murid. Seterusnya, Yang Berhormat Tuan Zaidi Haji Suhaili menyentuh tentang kesiapsiagaan KPM untuk peperiksaan awam semasa dalam situasi PKP. KPM telah membuat penjadualan semula takwim peperiksaan tahun 2020 bagi membolehkan calon mempunyai tempoh pembelajaran yang mencukupi dan dapat membuat persediaan rapi sebelum menduduki peperiksaan. Penjadualan ini juga membolehkan KPM mengatur semula pelbagai aspek logistik berkaitan pelaksanaan peperiksaan. Bagi membolehkan pentaksiran pusat dan peperiksaan awam dapat dilaksanakan secara teratur dan lancar dengan mengambil kira keselamatan murid, guru serta petugas peperiksaan, KPM telah mengeluarkan garis panduan pengurusan pentaksiran pusat dan peperiksaan awam. Garis panduan ini merangkumi panduan pengurusan pentaksiran pusat dan peperiksaan awam kepada pentaksir dan petugas peperiksaan serta pegawai pengurus peperiksaan di Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan pejabat pendidikan daerah. Seterusnya, saya akan menyentuh berkaitan projek naik taraf dan baik pulih bangunan daif di sekolah. Ahli Yang Berhormat Datuk Paul Igai telah menyentuh perkara berkaitan bangunan daif di sekolah di negeri Sarawak. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11, RMK ke-11, iaitu bagi tahun 2016 hingga tahun 2020, sejumlah 3.055 bilion ringgit telah diluluskan untuk projek naik taraf dan pembangunan semula bangunan daif bagi 773 buah sekolah di seluruh negara. Peruntukan ini digunakan untuk menaik taraf atau membina semula bilik darjah, asrama, bangunan pentadbiran dan kemudahan lain. Bagi negeri Sarawak, sejumlah 1.388 bilion ringgit telah diluluskan untuk projek menaik taraf dan pembangunan semula bangunan daif di 291 buah sekolah. Sehingga 9 September 2020, sebanyak 173 projek telah siap, 46 projek masih dalam pembinaan dan baki 72 projek berada di dalam fasa prabina. Dalam melaksanakan projek pembangunan yang telah diluluskan, KPM perlu menangani pelbagai cabaran yang menjejaskan kelancaran pelaksanaannya. Ini termasuklah accessibility yang terhad berikutan tapak projek yang berada di kawasan pedalaman. Pelbagai mod pengangkutan melalui darat, air dan udara perlu digunakan bagi membawa bahan mentah serta pekerja ke tapak projek. Yang Berhormat, banyak poin-poin baik akan dibuat lagi kan di janda pukul 1. Minta YP sambung. Sambung. Tak boleh teruskan 10 minit lagi ya. Tuan Ada Petua. Boleh teruskan 10 minit lagi? 5 minit. 10 minit saya habiskan. 5 minit pun tak apa. Saya habiskan terus. Sambungkan lagi. Sambung terus. Ya? Lepas lunch. Lepas lunch. Ya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Bagi negeri Sarawak, sejumlah 1.388 bilion ringgit telah diluluskan untuk projek menaik taraf
dan pembangunan semula bangunan daif di 291 buah sekolah. Sehingga 9 September 2020, sebanyak 173 projek telah siap, 46 projek masih dalam pembinaan dan baki 72 projek berada dalam fasa prabina. Dalam melaksanakan projek pembangunan yang telah diluluskan, KPM perlu menangani pelbagai cabaran yang menjejaskan kelancaran pelaksanaannya. Ini termasuklah accessibility yang terhad berikutan kedudukan tapak projek yang berada di kawasan pedalaman. Pelbagai mod pengangkutan melalui darat, air dan udara perlu digunakan bagi membawa bahan mentah serta pekerja ke tapak projek. Yang kedua, faktor geografi di lokasi projek, termasuklah struktur tanah dan muka bumi. Yang ketiga, bencana alam seperti banjir besar, tanah runtuh dan hujan yang berpanjangan. Bagi tahun 2020, KPM telah menyediakan peruntukan sebanyak 18.5 juta ringgit untuk kerja-kerja penyelenggaraan, kemudahan dan fasiliti di 390 buah sekolah di Sarawak. Peruntukan ini digunakan untuk pelbagai skop penyelenggaraan seperti pembaikan struktur, pendawaian elektrik, sistem kumbahan dan kerja penyelenggaraan lain yang tidak melibatkan struktur. Selain itu, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 100 juta ringgit di bawah program Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat atau PRE Prihatin tahun 2020 untuk melaksanakan kerja-kerja naik taraf dan baik polis sekolah dan kemudahan di negeri Sarawak. PRE Prihatin dijangka memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 413 buah sekolah. KPM sentiasa komited dalam meneruskan pelaksanaan projek naik taraf dan pembangunan semula bangunan daif di sekolah bagi memastikan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang selamat dan kondusif dapat disediakan untuk warga sekolah. KPM akan terus bekerjasama rapat dengan JKR Malaysia, JKR Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak termasuk pihak berkuasa tempatan bagi memastikan kejayaan pelaksanaan projek. Seterusnya, berkaitan tentang capaian internet di sekolah seluruh negara. Untuk makluman Yang Berhormat Puan Susan Chimarai Anding, sehingga 30 Jun 2020, daripada 10,220 buah sekolah di seluruh negara, sebanyak 141 buah sekolah masih belum mempunyai capaian internet. KPM sedang berusaha untuk memastikan sekolah-sekolah tersebut akan mendapat capaian internet untuk kegunaan warga sekolah. Ahli Yang Berhormat Datuk Isa bin Abdul Hamid membangkitkan capaian internet di SK Kampung Kudung, Johor. Untuk makluman Yang Berhormat, SK Kampung Kudung telah disambung dengan satu talian internet melalui pembekal perkhidmatan internet ISP Celcom dengan menggunakan teknologi 4G atau 3G. Yang Berhormat Puan Asma binti Husin menyentuh mengenai cadangan pembangunan sekolah sukan di negeri Kelantan. Bagi keperluan menempatkan murid berbakat dalam sukan di negeri Kelantan khususnya, pihak KPM melalui Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan telah pun menubuhkan sebuah sekolah sukan negeri iaitu SMK Putra Kota Baru yang berfungsi sebagai pusat kecemerlangan sukan peringkat negeri. Sekolah Sukan Negeri Kelantan mempunyai seramai 417 orang murid dan 11 orang jurulatih yang berkelayakan dalam sukan badminton, olahraga, bola sepak, bola jaring, sepak takraw, hoki dan gimnastik artistik. Prasarana sukan yang disediakan di Sekolah Sukan Negeri Kelantan adalah stadium mini beserta trek 400 meter, padang bola sepak, gelanggang serbaguna terbuka berbumbung, gelanggang terbuka dan dewan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, KPM juga bertanggungjawab dalam program pembangunan sukan di peringkat daerah melalui pusat latihan daerah di seluruh negara. Bagi negeri Kelantan, sebanyak 51 buah sekolah telah terpilih sebagai pusat latihan daerah. Antara sukan yang ditawarkan adalah bola sepak, hoki, badminton, sepak takraw, olahraga, memanah dan gimnastik artistik. Di samping itu, KPM juga telah menubuhkan Sekolah Sukan Malaysia yang boleh menempatkan murid yang cemerlang dan berpotensi dalam sukan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Oleh itu, murid yang berpotensi dari negeri Kelantan
boleh ditempatkan di Sekolah Sukan Malaysia, termasuklah yang terletak di negeri Pantai Timur, iaitu Sekolah Sukan Malaysia Pahang dan Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Pada masa ini, KPM memberi fokus untuk memperkasakan sekolah sukan negeri di seluruh negara. KPM juga berpandangan bahawa pusat kecemerlangan sukan yang sedia ada di bawah KPM masih berupaya untuk menampung keperluan semasa bagi menempatkan atlet murid yang cemerlang dalam bidang sukan. Seterusnya, Ahli Yang Berhormat Puan Ras Adibah binti Muhammad Razi telah menyentuh dengan mendalam beberapa perkara berkaitan pendidikan khas. Pusat Jenis Kurnia, untuk makluman yang berhormat, Pusat Jenis Kurnia telah memulakan operasinya pada November 2019 dengan menawarkan 3 jenis program, iaitu program harian, program sokongan keluarga dan program pendidikan komuniti. Semenjak pusat ini beroperasi sehingga Ogos 2020, kanak-kanak autism yang telah menerima intervensi di Pusat Jenis Kurnia adalah seramai 2,184 orang. Manakala ibu bapa yang telah menerima bimbingan dan latihan berkaitan intervensi awal untuk kanak-kanak autism adalah seramai 65,311 orang. Kesemua program di Jenis Kurnia membolehkan kanak-kanak autism, keluarga dan komuniti mendapatkan intervensi dan memahami cara terbaik dalam menjaga, mendidik serta menguruskan anak-anak istimewa ini. Di antara usaha yang telah dan sedang dilaksanakan bagi meningkatkan bilangan pusat jenis kurnia adalah seperti berikut. Pertama, satu pusat pendidikan awal kanak-kanak integrasi jenis telah siap dibina di Putrajaya. Pusat ini menggabungkan program jenis negara dan program jenis kurnia. Pusat ini mula beroperasi pada 1 Mac 2020 dan merupakan cawangan pertama pusat jenis kurnia. Bagi meningkatkan akses pendidikan dan intervensi awal untuk kanak-kanak, KPM telah pun memohon perluasan pusat jenis kurnia di setiap negeri dalam rancangan Malaysia ke-12. Ini bagi memastikan pusat jenis kurnia dengan kapasiti yang bersesuaian dapat disediakan di setiap negeri. Walau bagaimanapun, kelulusan permohonan ini adalah tertakluk kepada kedudukan semasa keuangan kerajaan. Merujuk kepada perkhidmatan intervensi awal, KPM melaksanakan perkhidmatan intervensi awal kepada kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun melalui Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas yang terdapat di semua negeri di Malaysia, kecuali Negeri Sembilan dan wilayah persekutuan, iaitu Kuala Lumpur dan Labuan. Perkhidmatan intervensi awal yang dilaksanakan merangkumi penilaian, sesi terapi dan konsultasi. Perkhidmatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran murid dalam domain perkembangan melalui intervensi berkaitan kesediaan ke sekolah. Intervensi awal yang merangkumi sosio-emosi, kognitif, pertuturan bahasa, kemahiran motor, motor kasar dan motor halus dan kemahiran awal pendengaran. Wabi, yang minta golongkan lagi 2 minit. 2 minit. Okey. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya habiskan sedikit tentang pusat intervensi ini dan saya akan golong. Khidmat sokongan dan intervensi awal yang dilaksanakan akan menyumbang kepada peningkatan enrolment murid berkeperluan khas dalam program pendidikan inklusif atau PPI. Sehingga Mac 2020, seramai 778 kanak-kanak berusia 4 hingga 6 tahun telah menerima khidmat sokongan dan intervensi di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas. Tuan Yang Di-Pertua, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah bertanyakan soalan. Untuk soalan-soalan yang masih belum terjawab, saya akan sampaikan jawapan kepada ahli-ahli yang berhormat kemudian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator Dr. Muhammad Razi Majidin, kita punya pendidikan.